Salamullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadullaha ta'ala wa nashkuruh wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin alladhi ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah hatta atahu al-yaqina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Thumma amma ba'd. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, pertamanya mari kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufiknya dapat kita hadir dalam majlis ilmu pada malam ini, membaca dan mengupas isi kandungan kitab Syarah Aqidah At-Tahawiyah karangan Al-Imam Ibn Abil Izz rahimahullah yang diterjemahkan oleh Profesor Dr. Hasnan bin Kasan hafizahullah dan diterbitkan oleh Jabatan Agama Islam Malaysia. Kita berada pada jilid yang kedua. Jilid yang kedua pada muka surat 132. Di dalam topik perbincangan berkaitan dengan makna iman dan Islam. Makna iman dan Islam, ataupun kita kata dalam membincangkan makna Islam, iman dan ihsan sebagai subtopik daripada perbincangan, adakah amalan itu termasuk daripada sebahagian daripada iman. Oleh kerana perbincangan berkaitan dengan adakah amalan termasuk sebahagian daripada iman dibincangkan dalam mazhab akidah, dan kita dah bincangkan lama perkara ini, dan kita dah tahu bahawa qaul ahli sunnah wal jamaah mengatakan bahawa iman itu adalah segala perkara yang diiktikadkan dengan hati, diikrarkan dengan lisan, dilakukan oleh perbuatan, dan iman itu bertambah dan berkurang, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Dan ini yang kita tahu. Dan perbincangan kita sekarang tertumpu kepada membidas qaul golongan Murji'ah yang mengatakan bahawa amal itu tidak termasuk dalam iman. Tidak termasuk dalam iman. Jadi seseorang melakukan amalan, amalan-amalannya tidak akan mengeluarkan seseorang itu daripada iman. Malah iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang, kerana yang bertambah berkurang itu adalah amalan. Yang bertambah dan berkurang itu adalah amalan. Keyakinan tidak boleh berkurang, kata mereka. Sebab tu perbincangan kita daripada perbincangan berkaitan dengan adakah amal masuk ataupun tidak dalam ta'rif iman, ianya sampai kepada perbincangan bab hadis Jibril alaihi salam yang menerangkan tentang makna Islam, iman dan ihsan. Okey. Setelah Syekh menerangkan tentang makna Islam, iman dan ihsan, alhamdulillah, jarang-jarang bangunan burung pun nak hadir belajar akidah.
Tapi burung akidah dia selamat insya-Allah. Burung takkan jadi ahli bid'ah. Kerana burung bukan mukallaf. Okey, jadi dia hadir ambil berkat insya-Allah. Semoga Allah berikan keberkatan. Barakallahu fiik. Akramakumullah, barakallahu fiikum. Okey. Setelah beliau menerangkan tentang makna Islam, iman dan ihsan merupakan level-level dalam ataupun tingkatan dalam beragama atau tingkatan-tingkatan agama seseorang, Islam, iman dan ihsan, maka beliau bawa kita kepada perbincangan bahawa di kalangan ahli syurga juga ada 3 tingkatan, iaitu tingkatan pertama zalimun li nafsihi, yang kedua golongan muqtasid, dan ketiga sabiqum bil khairat. Kalau burung ni difaham, kita boleh beritahu dia. Kalau kita, bukan seekor, dia 2 ekor. Kalau dia nak hadir kelas, dia faham. Kalau dia tak faham ni, tak hadir kelas lah tu, tersesat. Okey, jadi ada 3 level ahli syurga pun ada 3. Satu, golongan zalimun li nafsihi. Kemudian yang lebih tinggi daripada mereka golongan muqtasid, dan lebih tinggi lagi ialah golongan sabiqum bil khairat biiznillah. Golongan, kita tahu 3 level ini, ulama berbeza-beza pandangan dan berbeza-beza cara untuk menafsirkan 3 ini. Cuma yang paling mudah faham, golongan zalimun li nafsihi adalah golongan ahli syurga yang mereka memasuki syurga setelah berdepan dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Iaitu mereka memiliki kebaikan, memiliki amal buruk, baik dan buruk, dan amal buruknya lebih banyak, menyebabkan mereka dimasukkan ke dalam syurga setelah mereka berdepan dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Manakala golongan muqtasid, iaitu golongan pertengahan, ialah golongan masuk syurga sejak daripada awal, dan amalan mereka baik dan buruk lebih kurang 50-50, atau kita kata 51, cukup makan. Mereka dapat masuk syurga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini masuk syurga tanpa melalui azab, kerana mereka melepasi had yang paling minima. Dan golongan yang ketiga adalah golongan sabiqum bil khairat, golongan yang ke depan dalam melakukan kebaikan-kebaikan, golongan yang berlumba-lumba melakukan kebaikan. Mereka ini adalah ahli syurga yang berada di tingkatan atas. Mereka masuk syurga kerana amalan mereka yang banyak, dan hidup mereka di dunia ini penuh dengan berlumba-lumba, dengan aktiviti berlumba-lumba mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, tengok muka surat 132. Al-muqtasid yang disebut dalam ayat ini semuanya akan masuk syurga tanpa azab, iaitu yang pertengahan tadi. Berlainan dengan orang yang menzalimi dirinya kerana ia terdedah kepada ancaman azab. Apa maksud terdedah kepada ancaman azab? Sebab kejahatannya lebih banyak. Kalau Allah ampunkan, dia tak perlu. Allah tak perlu melalui azab, dia terdedah. Tapi kalau Allah mengambil kesalahannya, Allah Subhanahu tidak ampunkan, Allah kira dan Allah ambil kejahatannya lebih, Allah nak azab dia, maka dia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Manakala golongan muqtasid dan golongan sabiqul khairat, mereka masuk syurga sejak daripada awal setelah mereka dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah orang yang okey. Ini selesai bab sabiqum bil khair. Cerita ni habis kat sini. Muqtasid. Kerana ini contoh Syekh bawa sebenarnya. Syekh bawa contoh perbincangan 3 level ahli syurga itu dengan disesuaikan dengan Islam, iman dan ihsan. Kemudian kita tengok balik semula pada bab Islam dan iman. Begitulah orang-orang yang datang dengan Islam secara zahir, disertai dengan tasdiq dalam hati, tetapi tidak menunaikan kewajipan yang diwajibkan oleh iman batin,
dia pasti terdedah kepada ancaman azab. Okey. Ni Syekh kaitkan dengan golongan yang melakukan amal-amal amal-amal zahir yang dikatakan Islam. Yang ni bukan cerita hari akhirat ni. Ni cerita apa? Cerita tentang takrif Islam. Orang yang menyempurnakan rukun Islam, dibuat rukun Islam, itu orang yang datang dengan Islam secara zahir, iaitu rukun Islam lah. Solat, dia zakat, dia puasa, dia buat ibadah haji. Kemudian dia tasdik. Tasdik itu asas. Tasdik artinya membenarkan dengan hatinya. Iaitu dia membenarkan hati, kemudian beramal dengan amalan-amalan Islam. Mana dia sempurnakan rukun Islam yang asas, tetapi dia tidak menunaikan, dia tidak beriman dengan iman yang sempurna terhadap rukun iman yang 6. Apa tidak beriman sempurna? Dia beriman dengan rukun iman yang 6. Tetapi bab solat bagus, tapi sampai bab qada qadar dia ada masalah terhadap qada qadar. Sebagai contoh, seperti golongan qadariyah. Golongan qadariyah yang soleh, mana yang solat, yang zakat, yang puasa di kalangan mereka, walaupun sempurna amal soleh mereka secara zahir, dan mereka juga beriman secara asas terhadap rukun iman, namun tidak melaksanakan, tidak menyempurnakan iman yang wajib, itu beriman dengan qada dan qadar. Jadi mereka ni kita tak kata dia kafir, bukan tak beriman, dia ada syubhah dan menolak sebahagian daripada perkara yang terkandung yang dalam qada dan qadar. Tiap-tiap rukun iman itu ada orang yang tersesat padanya. Bab qada qadar kita ada qadariyah, ada jabariyah, ada golongan murjiah. Kita pergi kepada bab hari kiamat, ada golongan yang bab atau perkara-perkara ghaibiyat, ada beriman dengan syurga dan neraka, tapi mereka terdedah dengan beberapa syubhah berkaitan dengan syurga dan neraka, berkaitan dengan azab kubur. Ada yang menafikan seperti golongan Mu'tazilah. Pergi kepada bab Rasul, beriman dengan Rasul secara umum, tapi percaya pula bahawa ada selain Rasul yang boleh mengajarkan amalan agama, yang dapat wahyu ataupun dapat mesej daripada Allah secara langsung, seperti Syiah yang mengimani imam-imam mereka dapat mesej yang mendapat merupakan juga maksum. Dia beriman dengan Rasul, tapi dia percaya perkara ini merosakkan iman dia, menyebabkan dia tidak melaksanakan iman secara batin sempurna. Itu keyakinan dia ada cacat. Walaupun dia sempurna amal Islamnya, dia zakat, dia puasa dan sebagainya, tapi iman dia ada masalah, dia juga berdepan dengan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Manakala ihsan, ni bab ihsan. Jadi kita tak cerita tentang muqtasid dan sabiqul khairat abidah. Kita cerita tentang ihsan. Manakala ihsan adalah umum bagi sifatnya, tetapi khusus bagi pelakunya. Kita dah buat perbuatan umum pada ihsan, umum pada sifatnya, tetapi khusus bagi pelakunya. Sifat ihsan dari segi maknanya umum, iaitu ihsan tidak ada orang yang ihsan takkan mencapai tahap ihsan kecuali melalui iman dan Islam. Jadi lebih umum lah. Tiap-tiap orang yang melakukan, orang-orang yang muhsin, muhsin dari segi sifat ihsan tersebut, pasti dia melalui tahap iman dan Islam. Orang yang solat dalam keadaan ihsan, seolah-olah dia melihat Allah Subhanahu Wa Taala, mestilah dia solat. Mana boleh tak solat? Dia juga mesti faham apa yang dibuat, imannya, baru dia mencapai level ihsan. Jadi ihsan itu umum bagi sifatnya, itu bagi ihsan itu sendiri, tetapi khusus bagi pelakunya. Khusus bagi pelaku artinya apa? Tak semua orang Islam yang jadi muhsin, tak semua orang mukmin jadi muhsin, sebagaimana tak semua orang Islam jadi mukmin, okey, sebahagian sahaja, dan tak semua mukmin jadi muhsin. Jadi lebih khusus dari segi orangnya, pelakunya, dengan bulatan yang kita buat itulah.
Jadi dari segi sifat ihsan, ihsan tu merangkumi iman dan Islam. Dari segi maknanya, Namun dari segi orangnya, ihsan tu sangat spesifik, sangat khusus. Sangat spesifik, sangat khusus, hanya orang-orang tertentu. Islam ni semua orang buat. Iman lebih khusus daripada orang, dari segi pelakunya lebih sedikit berbanding dengan orang Islam. Manakala pelaku ihsan itu yang mencapai level ihsan lebih sedikit berbanding dengan yang mencapai level iman. Ini ketika membincangkan tentang bab umum dan khusus. Dan istilah-istilah ini kalau dikekalkan bahasa Arabnya dia jadi lebih cantik, atau dikekalkan, dibuat kurungan sebagainya. Mana sebut am min jihati nafsihi, akhas min jihati ahlihi. Itu istilah tersebut sesuai juga untuk kita bincangkan. Ini bab am dan khas. Perbincangan ini dibincangkan dalam ilmu usul, dibincangkan dalam ilmu mantiq, dibincangkan dalam beberapa ilmu yang lain tentang am dan khas, am min wajhin, khas min wajhin dan sebagainya. Jadi dia umum, sifat ihsan umum kalau dilihat dari segi maknanya, merangkumi segala perkara. Tapi kalau dilihat dari segi orang yang mencapai level tersebut, dia adalah khusus dan spesifik, khas. Okey. Manakala ihsan adalah umum bagi sifatnya tetapi khusus bagi pelakunya. Sebaliknya iman adalah umum bagi sifatnya. Ni iman Iman sifatnya tetapi khusus bagi pelakunya berbanding Islam. Okey, jelas insya-Allah. Okey. Iman terangkum dalam ihsan dan Islam termasuk dalam iman. Semua orang Islam, semua orang beriman, semua orang yang muhsin pasti dia seorang mukmin, dan semua orang mukmin pasti dia seorang muslim. Tak semua orang muslim dia seorang yang mukmin, tak semua orang mukmin tu muhsin. Dia susunan tersebut. Muhsinun adalah lebih khusus daripada mukminun, dan mukminun lebih khusus daripada muslimun. Okey. Ini sama seperti Rasul dan Nabi. Semua Nabi, semua Rasul adalah Nabi. Tak semua Nabi adalah Rasul, betul? Sebab Allah pilih dari kalangan Rasul, dari kalangan Nabi-Nabinya, hanya sebahagian daripada mereka yang diangkat menjadi Rasul. Jadi artinya apa? Kalimah Rasul dari segi maknanya lebih umum, iaitu bila sebut Rasul, dia ni Rasul, dia juga Nabi. Tapi dari segi ahlinya lebih khusus. Dari segi keahlian yang sampai level kerasulan lebih khusus. Lebih khususnya lebih sedikitlah jumlahnya dan lebih spesifik. Ini adalah termasuk dalam Rasul. Rasul adalah umum bagi sifatnya tetapi khusus bagi pemegangnya. Kita fahamlah. Terjemahan ni kita message tu sampai. Tak mudah terjemahkan buku-buku teknikal, buku ilmiah yang secara teknikal. Setiap Rasul adalah Nabi, tetapi bukan setiap Nabi itu Rasul. Jadi nak bezakan antara Islam, iman dan ihsan. Kenapa Syekh cerita tentang perkara ini? Sebab ada golongan yang kata orang boleh mencapai level ihsan tanpa perlu pada iman dan Islam. Orang boleh mencapai solat khusyuk tanpa solat. Macam mana nak sampai solat khusyuk tanpa solat? Ini golongan yang memisahkan, yang tafsirkan ihsan terpisah daripada iman dan Islam. Kerana mereka tak boleh gunakan istilah asal, Islam, iman, ihsan. Mereka itu mukadimah saja. Kalau guna kantoi. Sebab apa? Nas syarak itu terpelihara. Jadi mereka terpaksa tukar istilah kepada syariat, makrifat dan hakikat untuk menggantikan erti yang mereka gunakan pada mukadimah kelas mereka, Islam, iman dan ihsan. Dan akhirnya wujud golongan yang menyatakan bahawa agama ini ada 3 level. Dan mereka tak kata agama, mereka orang manusia. Mana orang beriman, itu ada 3 level, ataupun manusia itu ada 3 level. Yang pertama ahli syariat, yang kedua ahli makrifat, dan ketiga ahli hakikat. Ahli hakikat tak terikat dengan syariat. Artinya dia boleh khusyuk tanpa solat.
Dia boleh tahu perkara ghaib tanpa melalui dalil, tanpa melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang terikat dengan syariat, terikat dengan ajaran Nabi itu dinamakan sebagai ahli syariat. Mereka adalah ahli makrifat yang dapat direct daripada Allah. Jadi ilmu yang dapat melalui Nabi ni ilmu syariat, ilmu yang mereka dapat direct daripada Allah dipanggil ilmu laduni, ilmu makrifat secara laduni. Kumpulan ini kumpulan yang jahil, namun mereka meletakkan kejahilan mereka melebihi dakwaannya, seolah-olah mereka ni lebih tinggi levelnya daripada ahli syariat. Termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikategorikan sebagai ahli syariat. Maka kita dengarlah kisah mengagungkan Khidir lebih daripada Musa, mengagungkan wali-wali lebih daripada Nabi dan Rasul. Itu berlaku dalam kaul mereka. Kerana apa? Asasnya, walaupun perkataan ini tak tergamak siapa pun yang nak berkata dengannya pada asalnya, namun oleh kerana asas ilmu yang mereka wujudkan itu bawa ke arah situ, akhirnya wujud golongan yang menyatakan bahawa Nabi itu lebih mulia, Rasul itu wali itu lebih mulia daripada Nabi. Sampai begitu, masalah ini ada khilaf. Dia tak kata tolak habis, ada khilaf dari kalangan ulama. Begitulah cara nak sampaikan mesej. Takkan nak kata Nabi ni level bawah. Dan perkara ini bagi masyarakat awam ataupun orang dari pengikut mereka sendiri, peringkat awal takkan didedahkan, sebab akan ditolak begitu saja. Namun mereka dekati orang awam dengan apa? Dengan banyakkan amal. Golongan ini golongan tak pentingkan amal. Tapi macam mana cara nak tarik crowd? Caranya adalah dengan menzahirkan amal. Jadi masing-masing ada amalan khusus wali. Seolah-olah wali ini mencapai level kewaliannya, makrifat dan hakikat dengan amalan tersebut. Jadi orang awam pun nak capai juga, semua orang nak sampai level tinggi. Akhirnya mereka beramal. Maka wujudlah pelbagai tarikat yang tak diajarkan oleh Rasul, amalan-amalan tarikat yang tak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang disangkakan amalan tersebut diamalkan kemudian akan naik level menjadi ahli makrifat dan hakikat. Ahli hakikat ni ahli yang wujud lah. Cuma dia secara jujur dan secara kita nak hukumkan supaya berlaku adil, kebanyakan yang diajarkan, mana subjek tasawuf yang diajarkan oleh jabatan-jabatan agama atau tempat-tempat rasmi di peringkat kementerian mana-mana sekalipun, mereka tidak ajarkan perkara ini. Mereka tidak ajarkan tasawuf yang berbentuk begini. Atau syllabus itu terhad kepada kebiasaannya tasawuf yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan tasawuf lah, tazkiyatun nafs kalau kita tukar istilah, iaitu berkaitan dengan sabar, tawadhu', berkaitan dengan ikhlas, berkaitan dengan khusyuk dan sebagainya. Okey. Okey. No problem. Okey, insyaAllah. Jepam kita. Ulama mempunyai 3 pendapat tentang apa yang dinamakan Islam. Okey, lepas ni selesai, habis. Sekarang kita masuk pula bab, kalau kata Islam ni apa maknanya? Ni lebih kurang ni perbincangan dia. Lebih kurang perbincangannya. Nak kata sebagai seorang tu nak takrifkan sebagai Islam, orang itu orang Islam, apa dia? Siapakah mereka? Pertama, segolongan menjadikan Islam sebagai mengucapkan kalimah syahadah. Siapa orang Islam? Ialah orang yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini takrifan umum lah. Takrifan umum. Yang kedua, golongan yang menjadikan Islam dengan jawapan yang dijawab oleh Nabi SAW apabila ditanya tentang Islam dan iman. Yang baginda SAW mentafsirkan Islam dengan amalan-amalan zahir dan iman sebagai beriman dengan enam usul. Walaupun dalam teks asal sebut 5 usul, tak sebut 6. Kerana Ibn Abil Is rahimahullah, beliau cenderung memasukkan iman dengan qada qadar terkandung sebahagian daripada iman dengan hari kiamat, dibincangkan bersama. Mana dibagi 5 usul selalu disebutkan. Contoh kalau nampak orang sebut rukun iman ada 5,
Lepas tu kita jangan terkejut, jangan terbeliak mata, ni bukan ahli sunnah ni. Tak. Bila mereka kata rukun iman ada 5, maksudnya mereka masukkan iman dengan qada qadar dalam bab iman dengan hari kiamat. Kenapa? Asas kepada iman qada qadar adalah beriman dengan hari kiamat. Kenapa kita boleh redha dengan qada qadar? Sebab kita beriman hari kiamat. Allah bagi kita sakit, kita doa nak sembuh, tak sembuh-sembuh. Penyakit tu kekal. Jadi kita kekal, kita masih terus menerus berdoa dan kita terus redha. Kita nampak hikmahnya, kerana hikmahnya pasti Allah akan balas hari akhirat. Jadi hikmah yang pasti kita nampak, yang tak perlu kita duk cari apa hikmah di sebalik ini, bila tengok hari akhirat. Kalau tengok kat dunia ni, kita tengok kenapa tak sembuh-sembuh. Lama dah aku doa ni, lama aku doa, tak dapat-dapat juga, tak sembuh-sembuh juga. Aku dah usaha dengan asbab kauniyah, asbab syar'iyah semua sekali, tak dapat juga si minah tu. Kan, doa tak ada, dengan pikatnya, dengan macam-macam buat, last sekali dapat keluhan lain. Jadi kalau tidak didasari dengan iman dengan hari kiamat, kadang-kadang seseorang tak nampak hikmah di sebalik musibah. Hikmah di sebalik musibah, yang pertama sekali, hikmah yang jelas, yang kita semua tahu adalah apabila kita beriman dengan hari akhirat. Bila beriman akhirat, selesai. Orang yang sakit boleh terasa tenang. Orang yang timpa dengan musibah terasa tenang. Orang yang dibunuh sekalipun, dizalimi, dan dia doa untuk Allah angkatkan musibah pada dirinya, tapi akhirnya dia terbunuh dalam musibah tersebut, tak terangkat, tetap rasa tenang, sebab ianya sebahagian daripada beriman dengan hari akhirat. Sebab tu sebahagian daripada ulama menjadikan iman dengan qada qadar termasuk dalam bab iman hari akhirat. Nanti baru mereka pecahkan dua. Kenapa begitu? Kenapa mereka buat sebutkan begitu, sedangkan dalam Al-Quran jelas, dalam hadis Jibril jelas disebutkan, Nabi sebut bahawa iman itu ada 6, betul? Sebab beriman dengan qada dan qadar tidak disebutkan sekali dalam ayat Quran Karim. Dalam ayat Quran akan disebutkan 5 usul. Qada qadar dimasukkan dalam rukun iman dengan pensabitan daripada hadis Nabi SAW. Kenapa mereka namakan 5 usul? Sebab kalimah ini sering disebut oleh ulama tafsir dalam menterjemahkan rukun iman. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Kat mana qada qadar? Tak disebut. Sebab termasuk beriman dengan hari akhirat. Itu nama al-usul khamsah yang perlu diimani dalam bab iman. Jadi perkara itu tidak menjadikan kita mengeluarkan beriman qada qadar daripada kewajipan, daripada rukun. Sebab cuma ada yang letakkan qada qadar sebab masuk dalam iman dengan hari akhirat. Cuma lebih mudah, lebih mudah untuk kita faham, kerana beriman hari kiamat terlalu luas skopnya. Yang kita ambil ringkasan yang dibuat oleh Nabi SAW ketika ditanya oleh Jibril. Itu antara hadis terakhir. Nabi mudahkan, Nabi fahamkan Nabi sebut rukun Islam, rukun iman dan ihsan. Dan sudah tu jawab itu paling mudah lah dari segi umum. Namun kenapa istilah usul khamsah yang wujud? Kerana berdasarkan kepada ayat Al-Quranul Karim. Dah ulama tafsir sebut begitu dalam tafsiran mereka. Okey, ulama mempunyai 3 pendapat tentang apa yang dinamakan Islam. Golongan yang menjadikan Islam sebagai mengucap kalimah syahadah. Golongan pertama, orang Islam adalah orang yang mengucap kalimah syahadah. Orang Islam lah tu. Golongan yang kedua, dia terjemahkan Islam dengan takrifan rukun Islam yang 5, iman dengan rukun iman yang 6, atau dengan 5 usul. Segolongan lain menjadikan Islam sebagai sama erti dengan iman. Ini pandangan yang ketiga. Islam adalah iman, iman adalah Islam. Perbincangan kita sekarang bukan dalam bab iman yang datang dengan
bersendirian, datang bersendirian. Tetapi nak dikatakan, mereka kata kalau Islam dan iman diletakkan sekali sekalipun maknanya seerti. Ni siapa? Pandangan golongan Murji'ah. Kita kata apa? Islam, iman dan ihsan, kalimah-kalimah ini kalau disebutkan secara bersendirian, dia merangkumi semua makna. Contoh kita kata fatahrir raqabatin mu'minah. Bagi siapa yang melakukan dalam kesalahan-kesalahan kafarah, ialah antaranya memerdekakan perempuan yang memerdekakan hamba perempuan yang mukminah. Di perempuan yang mukminah ni siapa? Dia lah muslimah, perempuan muslim lah mukminah tu. Dia tak ada beza antara Islam dan iman apabila disebutkan kalimah mukminah tanpa diletakkan bersama muslimah. Jadi pada tempat ini tak ada khilaf. Tak ada khilaf di kalangan ulama. Bila disebutkan kalimah Islam, dialah Islam itulah iman, Islam itulah bir, Islam itulah taqwa, Islam kebaikan, semua sekali masuk. Mana kita panggil orang-orang yang bertakwa. Orang bertakwa tu orang Islam lah. Orang bertakwa tu orang beriman lah. Orang bertakwa tu orang buat baik lah. Orang yang buat bir, ataupun orang yang melakukan amal soleh, semua sekali masuk. Merangkumi semua. Bukan setakat 3 kalimah Islam, iman, ihsan saja. Termasuk kalimah bir, kalimah taqwa, kalimah, ataupun kita kata orang-orang yang beragama dengan agama Allah secara umum, masuk semua. Namun bila didekatkan, diperincikan, ketika kata Islam, iman, ihsan, taqwa, bir, al-ithmu wal-udwan, kita kata al-adl wal-ihsan, bila dah dirapatkan semua sekarang istilah-istilah tadi, diletakkan bersama, tiap-tiap istilah mempunyai makna yang tersendiri. Bagi bab Islam dan iman, kata golongan Murji'ah, mereka kata Islam dan iman letakkan dekat sekalipun maknanya sama. Maknanya sama. Islam adalah iman, iman adalah Islam. Di sini perbezaan. Di sinilah perbezaan antara mazhab Ahlussunnah dalam memahami makna Islam dan iman dengan mazhab Murji'ah. Ahlussunnah kata kalau diletakkan sekali, bila didetailkan maknanya, Islam maknanya adalah amal-amal yang zahir, iman adalah amal yang batin, atau beriman dengan usul sittah atau usul khamsah, mana beriman dengan arkanul iman, rukun-rukun iman, dan yang furuk-furuknya. Ni usul, mana furuknya? Furuknya lah. Kalau cerita tentang hari kiamat, furuknya beriman dengan azab kubur, beriman dengan wujudnya syurga dan neraka, semua sekali furuk daripada hari akhirat. Okey, maksud tu nama usul. Usul ni artinya apa? Kalau kita beriman hari kiamat, ni usul. Furuknya apa? Beriman dengan syurga, dengan neraka, dengan malaikat yang jaga syurga, neraka, sifat syurga, sifat neraka, beriman dengan ayat-ayat Allah berkaitan hari kiamat secara umum. Dia kembali kepada 6 usul. Jadi Ahlussunnah bezakan, Islam maknanya lain, iman maknanya lain. Jadi kalau tengok pada 3 pandangan yang disebutkan sini, yang mana pandangan Ahlussunnah? Pandangan yang kedua. Pandangan yang kedua. Pandangan pertama juga umum. Mereka kata siapa ucap kalimah syahadah orang Islam. Siapa yang beramal dengan Islam betul-betul, jadi orang beriman. Betul jugalah. Tapi tidak seberapa detail. Jadi jawapan yang paling sesuai adalah jawapan yang Nabi jawab. Apa dia Islam, apa dia iman. Nabi terangkan Islam dengan rukun Islam yang 5 dengan amal zahir, dan iman dengan rukun iman yang 6, iaitu beriman dengan 6 usul. Ini jawapan yang paling utama. Ini jawapan Ahlussunnah wal Jamaah ketika didetailkan atau diperincikan. Untuk golongan Murji'ah, mereka kata sama ada sebut bersendirian ataupun diperincikan, Islam dan iman ni sama sahaja, tak ada beza. Tak ada beza. Islam dan iman itu Islam adalah iman itu sendiri. Iman adalah Islam itu sendiri. Kenapa perkara ini berlaku? Kita baca seterusnya. Okey. Segolongan lain menjadikan Islam sebagai sama erti dengan iman. Mereka menjadikan makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Islam ialah syahadah,
dan mendirikan sembahyang sehinggalah menunaikan ibadah haji sampai akhir, mereka jadikan apa? Sebagai syiar-syiar Islam. Jadi kalimah Islam, Nabi kata al-Islamu an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Yang Nabi sebut begitu, yang rukun Islam yang 5 tu dia kata sebenarnya bukan Islam tu. Artinya syiar Islam. Syiar artinya apa? Lambang-lambang. Syiar Islam. Islam itu terlihat, terzahir dengan lima perkara. Sedangkan Islam sebenar ialah yang dalam hati. Mana iman lah. Iman dalam hati. Terzahir hanya sebagai syiar, bukan rukun Islam yang tersendiri. Bukan rukun, dia hanya sebagai syiar. Sebab tu mereka katakan rukun Islam itu adalah syiar Islam. Mereka terhadkan takrif Islam pada syiar. Sya'airul Islam. Kalau kita dengar syiar Islam, adalah syiar-syiar Islam. Salat, kalimah syahadah adalah syiar. Salat adalah syiar. Puasa adalah syiar. Haji adalah syiar. Zakat adalah syiar. Betul ke tidak ni syiar? Betul lah syiar. Tapi bukan syiar saja, dia adalah rukun Islam. Rukun dan syiar Islam, bukan syiar saja. Dia rukun yang tersendiri, dan dia sendiri adalah iman yang umum. Bahawa orang beriman takkan menjadi iman kecuali beramal dengannya. Dia iman, sebahagian daripada kandungan iman itu sendiri. Tapi mereka mereka kata tak, Islam sebenar hanyalah yang ada dalam hati, iaitu iman. Manakala Islam ni hanya syiar. Hanya syiar. Nampak lebih kurang. Kalau kita tak detailkan, nampak lebih kurang je. Kita pun pening nak tengok. Kenapa nak bincang macam ni? Bincang detail ni bukan kosong, tak. Dia ada benda lain. Dia ada lain. Yang hujungnya keluar, kita dah hujungnya keluar, nak terima tauhid 3 ke tidak contohnya. Yang melibatkan amal dan sebagainya. Nanti ada natijah-natijahnya. Hujungnya, walaupun bab ini sebenarnya tak berkaitan tauhid 3 pun, dia lebih kepada bab istisna dengan iman dan sebagainya, akan kita bincangkan nanti insya-Allah. Perbincangan bukan kosong. Di sebaliknya akan mengeluarkan natijah. Hatta kalau bab Imam Ahmad berdebat dengan golongan Mu'tazilah sekalipun berkaitan dengan sifat kalam. Bukan sifat kalam itu saja. Dia akan mengeluarkan natijah yang lain. Bagi ahli ilmu, mereka dari situ lagi mereka dah berjuang. Sebab kalau kita kalah istilah, macam undang-undang lah. Orang belajar undang-undang, dia bila salah takrifkan satu istilah undang-undang, penghujungnya dia akan melibatkan keputusan hakim. Betul? Bila istilah. Jadi sekarang ni bab istilah ni penting. Sebab dia melibatkan tafsir Quran itu sendiri. Melibatkan tafsir hadis-hadis Nabi SAW. Jadi mereka sangat detail. Jadi golongan ni kata apa? Islam, Nabi kata al-Islamu an tashhadu an la ilaha illallah. Sebenarnya kalimah asalnya adalah sya'airul Islam an tashhadu an la ilaha illallah. Mana ditakdirkan atau diandaikan sebenarnya ada perkataan sya'air Islam, cuma Nabi tak sebut. Nabi tak sebut kat mulut, tapi dalam hati Nabi masukkan macam tu, kata mereka. Maksudnya ada takdir. Adanya takdir dalam lafaz Islam tersebut. Jadi bukan rukun Islam, tapi itu sebenarnya adalah syiar Islam. Sebab zaman Nabi tak sebut rukun. Kalau istilah Nabi sebut rukun, senang. Kalimah rukun ni pada ilmu usul fiqh, bahawa kita ada rukun Islam, rukun iman, ihsan sebagainya, usul fiqh. Zaman Nabi cuma kata al-Islamu, Islam adalah an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, begitu. Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi. Lafaz asal dalam hadis tak sebut kalimah rukun. Rukun yang ditafsirkan bahawa perkara yang mesti ada dalam satu perkara, kalau tak ada runtuhlah sebagainya. Ini semua baru wujud pada istilah-istilah selepas wujudnya ilmu usul, untuk memudahkan kita untuk membincangkan soal-soal ilmiah. Sebab tu teks yang asal terbuka kepada pentafsiran. Kalau betul tafsiran tersebut, maka betul lah. Kalau tak betul istilah yang syarat tersebut, maka akan melahirkan natijah yang salah. Okey. Jadi mereka kata al-Islam di situ adalah syiar-syiar Islam. Iaitu salat, ucap kalimah syahadah dan rukun Islam yang lain, 5 rukun adalah syiar-syiar
Islam. Islam sebenar adalah iman. Sebab iman adalah Islam, Islam adalah iman. Dan iman kat mana? Iman dalam hati. Dalam hati kat mana? Membenarkan. Membenarkan hati, iman lah tu. Itulah Islam. Betul kata Syekh, di samping mereka mengatakan iman ialah tasdik dengan hati. Kemudian mereka mengatakan Islam dan iman satu makna atau satu yang sama. Maka dengan itu Islam adalah tasdik. Iman pun tasdik, Islam pun tasdik. Iaitu mereka, sebab itu mereka menolak amal. Ini tidak pernah dikatakan oleh seorang ahli bahasa pun. Mana ada Islam maknanya? Maknanya tasdik, mana pernah wujud mana kamus dalam manusia siapa kata Islam itu tasdik? Tak pernah ada. Tapi oleh kerana rangkaian tadi, sama buat undang-undang juga lah, tukar perkataan, tukar istilah pemahaman, last sekali boleh tukar sampai kepada keputusan yang salah dan minta supaya ditukarkan akta dan sebagainya. Hasilnya daripada kalimah dan pentafsiran terhadap istilah-istilah. Okey, ini tidak pernah dikatakan oleh seorang ahli bahasa pun. Akan tetapi Islam, makna Islam sebenarnya ialah patuh dan taat, iaitu al-inqiyad. Islam artinya al-istislam wal-inqiyad, itu makna Islam. Islam artinya apa? Patuh dan taat, itu arti Islam. Sangat penting. Zaman sekarang ramai yang tafsirkan Islam dengan apa? Bila jumpa dengan orang non-Muslim, bincang Islam adalah assalam. Saya jumpa orang cakap Islam artinya agama assalam, agama berdamai, agama sejahtera. Tak, Islam bukan agama assalam. Islam agama istislam. Agama serahkan diri pada Allah. Waktu berdamai, berdamai. Waktu berjihad, berjihad. Bukan selamanya berdamai, salam. Orang hina agama Islam kita diam. Orang paksa. Budak-budak murtad kita biarkan. Tak. Apa yang kita mampu buat, kita buat. Apa buat? Malah saya kempen untuk bertindak. Siapa mampu untuk buat report, buat report. Kita tak boleh diam. Kerana perkara ini melibatkan Islam, bukan artinya assalam. Islam artinya al-istislam, iaitu kita wal-inqiyad, serahkan diri kepada Allah, patuh kepada Allah. Ini makna Islam yang sebenar. Akan tetapi Islam ialah patuh dan taat. Nabi SAW berkata, Ya Allah, mana doa Nabi SAW. Kita tengok kepada teks bahasa Arab doa Nabi SAW. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu. Ya Allah, kepada Engkau aku menyerah diri. Aslamtu wa bika amantu, dan kepada Engkau aku beriman. Mana Islam ada makna yang tersendiri, iman ada makna yang tersendiri. Baginda SAW mentafsirkan Islam dengan amalan-amalan zahir dan iman dengan beriman dengan rukun yang 5. Di sini sebut rukun 5 lah. Rukun yang 5. Beriman dengan rukun yang 5, mana yang kita tafsirkan tadi. Kita tidak boleh menjawab dengan selain jawapan yang diberikan oleh Nabi SAW apabila kita menggabungkan antara Islam dengan iman. Manakala apabila iman disebut secara bersendirian. Okey. Sekarang selesai bab. Kalau iman dan Islam diletakkan sekali, tafsirannya mesti sama macam yang Nabi sebutkan. Tak boleh bagi jawapan lain. Islam adalah amal zahir, iman adalah amal batin, iaitu beriman dengan 6 usul ataupun 5 usul. Ini saya jawapan. Kalau secara bergandingan atau disebutkan perincian. Apabila Islam disebut secara bersendirian, manakala apabila iman disebut secara bersendirian, maka ia merangkumi Islam. Islam itulah iman, iman itulah Islam. Apabila Islam disebut secara bersendirian, maka tidak diperselisihkan lagi. Ia kadang-kadang seorang itu beriman di samping dia seorang Islam. Inilah yang semestinya. Adakah boleh dia menjadi Muslim tetapi tidak dikatakan beriman? Ini telah dibincangkan sebelum ini.
Jawab. Mana bincangkan sebelum ini? Pertama, kalau kata orang beriman, selesai dah. Dia sebut sendiri confirm dari Islam. Tapi kalau sebut Islam sahaja, kita kata merangkumi iman. Itulah kebiasaannya. Setengah daripada kes dibincangkan. Boleh atau tidak seorang Islam mengaku dia sebagai seorang yang mengatakan dia sebagai aku beriman. Ataupun kalimah Islam dia kata aku sebagai Muslim tak masuk dalam bab tak masuk iman. Boleh disebut secara bersendirian. Ini telah pun dibincangkan. Maka kita cari ringkasannya. Ini baru jilid pertama. Semua tak buat buku jilid pertama. Kita dah bincangkan perkara ini sebenarnya beberapa tahun yang lalu. Lama dah kita bincang perkara ini. Secara umumnya, ketika Allah Subhanahu, kita tengok pada muka surat 135, ambil ayat tu je. Qalatil a'rabu amanna. Ada dari kalangan orang Arab Badui kata kami telah beriman. Kul, katakan lam tu'minu, kalian tidak beriman, walakin qulu aslamna, tapi katakan kami telah Islam, iaitu kami orang Islam. Jadi Islam, kadang-kadang seorang Islam tu tak semestinya orang yang beriman, tapi orang beriman mesti orang Islam. Macam tafsiran dekat tadi, cuma dari segi konteks secara lumrah kebiasaannya, kalau iman tak ada syak, sebut saja iman termasuk semua sekali. Tapi kalimah Islam kadang-kadang dia makna semua sekali, seperti orang-orang Islam yang kita kata orang-orang Islam yang ada di Selangor ni wajib mengeluarkan zakat. Contoh kita kata ayat tu orang Islam lah, tak kira ada di level mana sekalipun, Islam iman ihsan. Itu kalimah biasa kita. Tapi kadang-kadang setengah daripada tempat, setengah daripada keadaan Islam hanya membawa makna Islam, tidak membawa makna iman untuk tempat-tempat tertentu pada konteks tertentu. Cuma dijawab sebenarnya. Perkara ini pun dijawab, dibincangkan sebelum ni. Dijawab bahawa ayat yang Allah sebutkan qalatil arabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna, sebab apa? Memang disebut dua lah tu, bukan sendirian pun. Disebutkan Islam dan iman, sebab tu dibezakan. Cuma orang tu dia kata amanna. Arabi dia kalau tengok pada tindakan Arab tu, mana Arab Badui yang masuk Islam, yang belum lagi kuat Islam dia kata aku dah beriman. Allah kata jangan beriman, kamu hanya masuk Islam, kamu belum lagi beriman. Beriman artinya apa? Bila kamu faham betul-betul baru kita beriman. Kalau ikut-ikut baru Islam. Maksudnya iaitu dah patuh dengan apa yang Allah perintahkan. Cuma perlu pada masa untuk menuntut ilmu supaya kamu masuk Islam dengan ilmu. Jadi orang yang betul-betul beriman. Okey. Dah bincangkan. Kita terus masuk pada perenggan seterusnya. Begitu juga, adakah Islam memberi erti ada iman? Sama juga. Ia menjadi topik perselisihan. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala telah menjanjikan syurga dan selamat daripada api neraka dengan menggunakan nama iman. Okey, ini menggunakan nama iman. Dalam Al-Quran, tak ada satu ayat pun yang mengatakan bahawa bila kita orang tu orang Islam, bila sebut kerana dia Islam, dia masuk syurga. Tak jumpa. Yang ada iman. Bila disebutkan kalimah iman, baru disebutkan syurga. Bila disebutkan Islam, Allah sebutkan wajib amalkan Islam sebagai satu tanggungjawab. Bila Allah sebut tentang Islam, Allah akan sebutkan Islam dalam konteks wajib kalian laksanakan Islam. Kalian pegang dengan agama Islam berbentuk perintah. Tapi bila disebut iman, mana kita dah amalkan Islam dengan iman, baru dijanjikan syurga. Betul ayat, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah bahawa wali-wali Allah, ni semua orang nak jadi wali ramai sekarang ni. Jadi wali. Jadi tok wali ni macam mana? La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Allah kata wali Allah ni mereka takkan takut dan mereka takkan sedih.
takkan takut, la khaufun alaihim, takkan takut terhadap apa yang yang akan datang. Sesuatu yang akan berlaku akan datang, sebab mereka yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Wal aqibatu littaqwa. Kadang-kadang kita ni lemah, kita tak ada kuasa, kita tak boleh bercakap sebagainya. Kita tak boleh begini, tak ada begitu. Kekurangan kita tidak menyebabkan kita tidak memperjuangkan agama Allah. Kerana kita kata penghujungnya pasti taqwa yang menang. Wal aqibatu littaqwa. Kita buat kerja sahaja, Allah yang menetapkan. Allah yang menentukan bilakah Allah berikan kemenangan. Kalau tak menang apa yang kita perjuangkan sekalipun, kita mati dalam keadaan beriman dan menyatakan kebenaran. Itu juga satu kemenangan untuk diri kita sendiri. Kerana Allah uji kita. Kita sendiri bertanggungjawab terhadap diri kita, amalan kita. Jadi orang waliullah ni, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim, mereka tak takut. Tak takut dari segi apa yang berlaku di depan. Sebab mereka yakin dengan janji Allah. Susah macam sekalipun Allah ada. Susah macam mana sekalipun pasti ada pahala. Kalau berjaya, Allah berikan kejayaan, pasti penghujung akan berjaya. Cuma sempat tengok atau tidak, tak tahulah. Sahabat yang meninggal di Mekah ramai, tak sempat tengok kejayaan Islam. Tidak menjadi syarat kejayaan Islam tu kita mesti saksikan dengan mata kita. Syaratnya kita istiqamah di atas jalan Allah. Jangan kita korbankan prinsip kerana ingin melihat sokongan ramai. Jangan kita korbankan prinsip hanya kerana kepentingan-kepentingan duniawi. Zaman Nabi kat Mekah, kalau Nabi terima offer orang Arab awal-awal, tak jadi apa-apa, tak jadi peperangan, tak jadi. Mekah akan aman sentosa. Masa Nabi dakwah, Mekah datang, pemimpin-pemimpin Mekah datang offer pada Nabi, wahai Muhammad, beginilah, tak payah gaduh kita. Tak payah gaduh. Kita agama Mekah milik bersama. Mekah milik bersama, kamu Quraisy, kami Quraisy, kita bergabung, kita bersatu. Setahun kami sembah Tuhan kamu, tahun depan kamu sembah Tuhan kami. Selesai. Jadi Mekah ni buat giliran agama. Ni semua perangai liberal ni, semua perangai kufar. Kenapa orang kafir suka liberal? Sebab mereka tidak memiliki nilai. Orang yang tak ada nilai ni, saya bagi daun pisang dengan duit, jom tukar jadi sama nilai. Tuan-tuan, yang rugi siapa? Yang letak duit sekali daun pisang. Yang bawa duit. Yang bawa daun pisang tak rugi apa-apa. Yang bawa kertas tak rugi. Sebab dia memang levelnya bawah. Sebab tu Islam tak reda. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam tu tinggi dan tak ada yang mengatasinya. Sebab kita tahu apa yang ada dalam agama Islam ini datang daripada Allah dan Rasulnya. Satu perkara yang mulia. Ajaran Islam bukan ajaran pungutan. Bukan ajaran pungut sana sini, top up sana sini, tak. Ajaran kita ajaran yang berkualiti. Zikrullah yang kita sebut adalah zikrullah yang Allah turunkan. Amalan-amalan yang kita lakukan adalah amalan-amalan yang benar-benar datang daripada Allah dan akan kembali kepada Allah. Sebab tu kita tak reda. Tak reda dengan apa? Disamakan sunnah dengan yang bukan sunnah. Kita tak reda. Amalan orang buat kemudian pahalanya sama dengan apa yang Nabi ajar. Sedangkan benda tu Nabi larang. Macam mana nak samakan? Sedangkan benda tu larangan Nabi. Dapat dosa tu adalah dapat dosa mungkin. Tapi nak samakan, apatah lagi kalau orang cipta satu amalan, dah lah dia cipta amalan tu. Fadilatnya jauh lebih besar daripada apa yang Nabi ajar. Lebih jauh lagi. Lepas tu buat lagi, cipta hadis palsu lagi. Demi nak mengiyakan apa yang mereka lakukan. Jadi kita takkan reda sampai bila-bila. Sama ada berkaitan dengan amalan-amalan furu' dalam masalah-masalah ibadah yang umum yang sering berlaku perselisihan, ataupun ia berkaitan dengan agama. Kita mana boleh terima agama lain sebagai agama yang benar. Kita boleh terima kewujudan agama lain dalam masyarakat. Dalam kejiranan, dari segi kemanusiaan benar. Kita boleh terima.
bahawa wujudnya dalam kehidupan kat dunia ni, kita perlu hidup bersama. Kita tak boleh paksa orang masuk agama Islam. Kita perlu terima kewujudan agama lain. Tapi kalau dikatakan semua agama sama, no. Diwajibkan kita mengucapkan selamat terhadap perayaan syirik? No. Perlu ada prinsip. Kita ada izzah dengan agama kita. Kita merasa adanya satu izzah, rasa bangga dengan identiti agama kita sendiri. Begitu juga kita tengok balik pada muka surat 133. Allah Subhanahu Wa Taala ketika menjanjikan janji-janji syurga atau ketenangan atau keselamatan di hari akhirat, Allah janji terhadap orang-orang yang beriman. Mana beriman tuntutan Allah, dan Allah janji berikan siapa yang beriman dia akan dapat sekian. Seperti ayat ni, allazina amanu wa kanu yattaqun. Beriman dan bertakwa. Beriman dan bertakwa. Islam macam mana? Allah tak kata Islam masuk syurga, tak ada. Tapi ketika Islam, Allah mensyariatkan. Ketika Allah mensyariatkan, Allah memerintahkan, Allah suruh kita buat yang ni. Artinya apa? Kita perlu taat kepada Allah, buat perintah Allah disertai dengan iman. Itulah yang menjadikan kita dijanjikan dengan syurga. Sebab tu buat amal zahir saja belum tentu syurga. Sebab tu kaum munafik tak boleh nak declare dengan Allah, nak minta, saya dah solat ya Allah. Kan solat berjamaah itu dapat 27 kali ganda kebaikan. Ni kalam Nabi, kalam Rasul, tak jadi hujah. Dalam Quran Allah tak janjikan solat saja, Allah janjikan solat berserta dengan iman. Iman itu yang Allah janjikan. Maksudnya bukan terpisah, bersama. Solat berserta dengan iman. Solat yang ikhlas. Sebab itu disyaratkan adanya ikhlas dan mutaba'ah. Solat betul-betul ikut sunnah Rasulullah SAW dan perlu ikhlas kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman inilah dia yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan syurga. Kita tengok pada ayat bawah. Okay. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis sama'i wal ard u'iddat lil ladzina amanu billahi wa rusulih. Boleh gariskan, u'iddat lil ladzina amanu, disediakan untuk orang-orang yang beriman dengan Allah dan rasul-rasulnya. Berlomba-lombalah kalian pada pengampunan daripada Rabb kamu, dan juga berlombalah kepada syurga yang dijanjikan kepada kalian, yang mana luasnya seluas langit-langit dan bumi, seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang beriman dengan Allah dan rasulnya. Dengan semata-mata nama Islam, Allah tidak mengaitkannya dengan masuk syurga. Akan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu bahawa Islam adalah agamanya, dan dia tidak menerima selain daripada seorang yang dan dia tidak menerima selainnya daripada seseorang, dan kerana Islamlah para nabi diutuskan. Jadi Islam ni lebih pada kita tanggungjawab. Antara firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka Allah tak akan terima daripadanya. Jadi Islam ini adalah proses kita, amalan yang perlu kita lakukan, dan amalan yang kita lakukan tadi perlu ikhlas dan perlu adanya iman. Barulah bila ada iman, kita lakukan Islam dengan keimanan, itulah yang melahirkan keridaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menyebabkan Allah terima amalan. Okey, kesimpulan sebelum kita tutup. Kesimpulannya, maksud apabila Islam diiringi dengan iman tidak sama dengan maksud apabila salah satunya disebut secara bersendirian. Perumpamaan Islam dan iman sama seperti dua kalimah syahadah. Ini kita bincangkan pada pertemuan akan datang. Boleh Uncle? Saya buat tanda sikit. Hari ini saya buku pinjam, tak sempat balik rumah, kejarkan jadual, jadi tak sempat balik rumah. Terima kasih, barakallahu fikum. Kita buka pada soalan. Sedangkan Nama Rizal.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan, bagaimana macam mana orang yang buat amar ma'ruf tapi tak buat nahi munkar? Dia dapat pahala tapi pahalanya level tak sama seperti orang buat nahi munkar. Yang diperintahkan nak amar ma'ruf dan nahi munkar, jadi dibuat dapat pahala separuh, dapat pahala amar ma'ruf. Kalau munkar tidak berlaku depan mata dia, dia tak dapat dosa. Ya, kalau berlaku depan mata dia, man ra'a minkum munkaran, berlaku depan mata dia, dia tidak cegah ketika dia berdosa. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang nampak kemungkaran, mana berlaku depan mata, dia perlu ubah dengan tangan. Fa illam yastati', artinya kalau dia mampulah. Kalau tak mampu, fa illam yastati', kalau dia tak mampu, fa bilisani, dia cegah dengan lisannya. Fa illam yastati' fabi qalbi, tak mampu, dicegah dengan hati. Itu membenci dan sentiasa mencari jalan untuk mencegah. Bukan benci sahaja, membenci dan sentiasa mencari jalan untuk mencegah. Cari ruang ketika waktu mampu untuk bercakap. Kita kalau tak mampu cakap tak boleh, diamlah. Benci dan tak suka bukan reda. Benci dan tak suka dan mencari ruang untuk satu ketika nanti untuk mampu, dia mampu bercakap, bukan duduk diam. Kerana betul, sebab tu kata wajib cegah. Bukan nampak kemungkaran reda. Apa yang berlaku banyak masalah, ramai orang reda dengan maksiat, kemudian mencela orang yang melakukan nahi mungkar. Apa yang dicela? Mereka tak jadikan celaan mereka berdasarkan kepada nas. Mereka akan menghukum hati orang. Jadi kalau orang sering sebut khurafat, bid'ah, syirik, benda ni salah, kata inilah belajar, makin lama hati makin busuk. Nampak salah orang je. Dia lain jadinya. Dia pergi lain perginya. Apabila mereka tidak melakukan nahi mungkar dan redha dengan kemungkaran, mereka akan menisbahkan orang yang melakukan nahi mungkar sebagai orang yang berpenyakit hati. Dan ini sering dilakukan oleh golongan ahli bid'ah terhadap ahli sunnah wal jamaah. Pemecah belah. Sebab apa? Sebab mereka diam bukan sebab tak mampu ataupun ingin mengubah dengan hati, tapi mereka diam kerana reda dengan kemungkaran, dan mereka tak reda kalau orang sebut benda itu mungkar. Kalau kita tak mampu, kita doakan dan bantu orang yang mampu. Yang mampu berkata-kata. Bukan dengan menisbahkan atau mengkritik ataupun menghalang ataupun mengatakan orang yang mampu, orang yang berani berkata-kata itu sebagai golongan yang berpenyakit hati. Ini satu neraca yang habis. Last kali mereka bawa apa? Bawalah kaedah-kaedah tasawuf yang ada, kaedah-kaedah tazkiyatun nafs. Jangan tengok kesalahan orang. Berkata Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah, berkata imam sekian dan sekian. Betul lah. Tapi itu bab apa? Bab tazkiyatun nafs, penyucian jiwa. Bab penyucian jiwa bukan kita bawa tepek kat orang. Penyucian jiwa ni kita fikir diri sendiri. Buat satu amal ikhlas, kita kena sabar, kita kena reda. Sini letaknya. Bukan kata kamu tak ikhlas kot. Orang sembahyang pun, kalau kata ikhlas letak kat orang solat pun kena marah. Kita boleh marah. Orang yang berzikir pun kita boleh marah. Kita boleh cegah zikir kalau zikir tu tidak mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita tak boleh orang zikir betul, engkau tak ikhlas tu. Dan inilah yang dilakukan oleh golongan ahli bid'ah. Mereka bawa bab amar ma'ruf nahi, mereka ketika cerita bab mereka hilangkan syiar Islam, iaitu nahi mungkar. Seperti golongan Yahudi, kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu labi'sa ma kanu yaf'alun. Mereka tinggalkan, mereka tak cegah perkara kemungkaran. Ini seburuk-buruk perbuatan yang mereka lakukan. Allah sebab kepada kaum Yahudi. Akhirnya kaum Yahudi rosak sebab apa? Sebab ulama mereka tidak melarang perkara mungkar, dan mungkar ini dianggap sebagai ma'ruf. Bila mungkar, orang reda dengan kemungkaran, reda dengan khurafat, reda dengan bid'ah, reda dengan perkara-perkara yang salah. Orang dah terima, datang orang nahi mungkar, orang itu akan dianggap sebagai penjenayah.
orang yang salah, orang yang keras, memecah belah, orang yang hatinya rosak, maka dari situlah kita nampak mereka bahkan bawakan kalam-kalam, hadis-hadis berkaitan dengan penyucian jiwa. Kita pula hari-hari kena suci jiwa. Orang yang menyampaikan kebenaran perlu kena sucikan jiwa. Asyik-asyik kena tidak bersangka baik dengan orang, suka sangka buruk sebagainya. Sangka baik, sangka buruk itu bawa balik diri kita untuk diri masing-masing. Tapi formula untuk kita berinteraksi antara satu sama lain adalah dengan watawasau bil haq, berpesan-pesan pada kebenaran, iaitu kebenaran berdasarkan kepada ilmu, iaitu pada allazina amanu illa allazina amanu wa amilus solihat, tawasau bil haq. Inilah formula sebenar. Siapa yang betul, siapa salah. Dan benda yang lebih teruk lagi, mereka dah jadikan neraca betul salah tu bukan lagi pada Al-Quran Sunnah, tapi dengan perkara lain. Ada yang jadikan kaum dia betul, ada jadikan kepartiannya betul, berdasarkan kepada perkauman, kepartian, ada berdasarkan kepada ke NGO-an. Kan, kalau yang buat tu NGO aku, okey. Ini semua kita perlu benteras dalam diri kita. Kita tak boleh hukumkan orang cakap tak isi hati. Tapi untuk bercakap orang, kita hanya bincangkan yang mana betul salah berdasarkan Quran Sunnah. Hati dia kita tak hukum. Bab hati kita bawa ke diri kita. Tapi bab amar ma'ruf nahi munkar, Allah kata kalau berlaku kemungkaran kita cegah. Jadi hukum jelas. Bila salah letak, kita nampak semua kumpulan bawa Quran, semua kumpulan bawa hadis. Macam mana ayat nampak seolah-olah agama bertentangan? Sebab sebenarnya agama ayat Quran tu perlu difahami sesuai dengan tempatnya. Bila kita salah letak, kita akan jadi keliru. Wallahu a'lam. Tafadhal. Yang saya kata Islam tadi kan masuk Islam. Dari segi Islam maksudnya yang saya kata ni tak ada batul. Tak ada batul dari segi makna bahasa. Al-Islamul inqiyad. Sejahtera, aman dan damai hasil daripada istislam. Maksudnya kesan daripada istislam wal inqiyad. Kalau kita serahkan daripada Allah, maka datanglah assalam. Bukan assalam tu sendiri makna Islam. Islam, assalam adalah kesan daripada mengamalkan Islam. Kalau kita amalkan syariat Allah, adanya assalam. Kalau kita istislam kepada hukum Allah dan kita inqiyad terhadap hukum Allah, tak pada Allah, maka terhasillah assalam. Itu cara tafsiran yang betul. Tidak menafikan Islam itu agama assalam, tadi kita kesannya membawa kepada kesejahteraan. Tapi bukan mengatakan bahawa makna Islam adalah assalam. Makna Islam adalah al-istislam wal inqiyad. Jelas? Dari situ kita nampak keutamaan. Islam akan terhasilnya keamanan. Walaupun kadang-kadang berlakunya jihad. Kadang-kadang berlakunya amar ma'ruf nahi munkar, bukan aman saja. Sebab kita asasnya adalah al-istislam wal inqiyad, taat dan patuh. InsyaAllah sampai sini saja. Soalan ditutup. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.